jayanya kita dah settle untuk kejap Dengan jayanya kita dah settle bab 3. Okey, sebab bab 3 banyak yang cikgu bagi tahu banyak perkara yang berulang kan. So cikgu memang dah tekankan perkara-perkara yang penting. So tugas kamu lepas ni macam biasa buat ulang, kaji, gunakan sepenuhnya nota yang cikgu bagi dan kamu juga boleh rujuk buku teks. Sebab nota cikgu memang dah cukup lengkap. Apa yang perlu kamu tahu, apa yang perlu kamu hafal, tulis dan sebagainya semua ada dalam nota. Dan jangan risau, nota cikgu memang apa yang cikgu bagi dalam nota, okey, apa yang cikgu bagi dalam nota bab 3 memang selari dengan buku teks. It's the same thing, just that I've added extra input. Okey, so hari ni kita akan masuk kepada topik baru, bab 4. Tetapi, cikgu tak nak bagi nota dia dulu. Sebab cikgu akan kepilkan nota bab 4 dan bab 5 dalam satu. Okey, nota bab 4 dan bab 5 dalam satu. Sebab kedua-duanya ada kesinambungan. Dan hari ni, apa yang kamu akan belajar? Cikgu akan petik beberapa perkara daripada bab 4, okey, yang kamu perlu tahu. Sebab cikgu tahu ada yang nak exam. So, kemungkinan ya, bukan cikgu cakap betul-betul. Okey, kemungkinan boleh ditanya. Okey. So, Okey, so boleh kita mula sekarang. Okey, sediakan kertas catatan, sediakan kamu punya buku catatan, whatever, semua sediakan. Sebab kelas ni kamu akan banyak menulis, okey, kamu akan banyak catat. Apa yang cikgu tulis dekat papan putih, sila catat, sila salin. Nanti bila cikgu dah bagi nota tak menjadi masalah, kamu boleh ambil apa yang kamu salin, kamu kepilkan sekali. Nanti bila kamu buat ulang kaji, ambil dan rujuk sahaja. Tapi apa yang cikgu tulis dekat sini, sila salin. Jangan nanti senang cikgu mengajar, nanti ada orang tanya, cikgu kena salin ke? Cikgu dah bagi tahu kan awal-awal. Kelas ni memerlukan pelajar banyak menulis. Okey, jelas Okey, jelas Okey. Berkenaan seminar, sabar. Nanti cikgu akan bagi tahu. Berkenaan seminar, sabar. Okey, sabar. Relax. Okey? Alright. Okey, macam biasa apa yang cikgu buat untuk bab 3, kita akan review bab 4. Tak apa. Okey, kita akan review bab 4. Okey. Bab 4 tumbuhan semula jadi. Okey. Boleh nampak di Malaysia. Boleh nampak? Hello anak-anak cikgu sekalian. Okey, boleh nampak, bagus. Okey, yang penting sebelum ni bab 3 kamu belajar pengaruh persekitaran. Betul? Kamu belajar tentang pengaruh persekitaran. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Okey. So, untuk bab 4, pelajar-pelajar please take note. Untuk bab 4, okey, dalam bab 3 kamu belajar pengaruh persekitaran terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Okey, tumbuh-tumbuhan semula jadi dan juga hidupan liar. Tetapi dalam bab 4, kamu akan belajar tentang tumbuh-tumbuhan semula jadi, tetapi khususnya di Malaysia. So, bab ini semua berkenaan dengan Malaysia, dengan negara kita. Jangan pula Malaysia kamu pergi cerita tentang Banjaran Himalaya. Okey, Banjaran Himalaya is not in Malaysia.
Okay, so bab 4 it's all about semua tentang Malaysia. Okay, jelas ah? Perkara yang pertama. Sama juga dengan bab 5, hidupan kamu akan belajar hidupan liar di Malaysia. Di Malaysia. Bab 4 adalah tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Bab 5 adalah hidupan liar di Malaysia. Alright, please focus on this bab. Please focus on this bab. Okay. Macam biasa, kita akan review bab dulu. Okay. Tak terang? Tak terang ke? Astaga. Nampak sekarang? Okay, tak apalah. Cikgu guna marker warna lain. Okay. Maybe sebab marker baru kot yang tu. Okay. Tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey. Perkara pertama yang kamu tulis, cikgu dah nampak message kamu. Okay, very good. Congratulations. Regarding your exam, I'll come back to you later. Okay, I'll come back to you later. Wait, please hold on. Fokus yang ini dulu. Fokus apa yang cikgu tengah ajar sekarang dulu. Okey, perkara pertama yang kamu akan belajar dalam bab ini, perkara yang pertama adalah kamu akan belajar tentang jenis dan jenis dan taburan tumbuhan di Malaysia. Okey, kamu akan belajar tentang jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan di Malaysia. Okey, tumbuh-tumbuhan semula jadi. Sorry, cikgu lupa nak. Okey. Cikgu sendiri pun lupa. Okey. Semula jadi. Please don't forget the word semula jadi ya. Okey. Lepas kamu buat exam, please double check. Okey, please double check. Okey. Jadi dalam subtopik yang pertama berkenaan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia dipecahkan kepada dua bahagian. Okey. Bahagian yang pertama. Jenis merujuk kepada jenis hutan. Jenis hutan yang terdapat di Malaysia. Okey, manakala taburan pula bermaksud okey, kamu akan belajar tentang nama tempat. Okey, tempat mana ada hutan yang kamu akan belajar tersebut, nama tempat dan juga kedudukan dalam peta Malaysia. So, pelajar-pelajar sila ingat balik silibus tingkatan 1 kamu bab 4 lakaran peta Malaysia. Kenal pasti kedudukan negeri-negeri di Malaysia dalam peta. This is your bab 4 form 1. Jangan lupa. Okey, manakala jenis pula, okey, yang ingat bagus, yang tak ingat, yang masih blur-blur, please do your revision. Okey, please do your revision. Okey, jenis hutan pula. Okey, kita ada apa? Kita ada hutan hujan tropika. Hutan hujan tropika. Yang kedua adalah hutan gunung.
Yang ketiga adalah hutan, paya, air, masin. Hutan, paya, air, tawar. Apa lagi? Hutan, pantai. Okey. Hutan hujan tropika, hutan gunung, hutan paya air masin, hutan paya air tawar dan hutan pantai. Dan apa yang kamu akan lihat, apa yang kamu akan belajar adalah kamu akan belajar tentang ciri. Macam biasa ciri. Jenis tumbuhan. Jenis tumbuhan. Spesies tumbuhan. Apa lagi? Kamu akan belajar lokasi. Ataupun tempat. Dan semestinya mesti ada contoh. Mesti ada contoh. Jadi untuk ke 5 hutan ini, inilah yang kamu akan belajar. Tetapi hari ini cikgu takkan ajar yang ini. Tetapi hari ini cikgu takkan ajar yang ini. Cikgu akan ajar perkara yang lebih penting. Please move the whiteboard. How am I supposed to move the whiteboard? I can only move my camera. I've moved my camera. Whiteboard cannot move. Nampak sekarang? Pelajar-pelajar sekalian, nampak? Sambil cikgu tulis, sambil tu kamu salin. Bagus. Moving to the next one. Kita pergi kepada subtopik yang seterusnya. Kamu akan macam biasa, setiap perkara yang kamu belajar, kamu takkan lepas daripada jumpa perkara ini. Kamu akan belajar tentang faktor yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan semula. Jadi panjangnya subtopik kamu di Malaysia. Dan macam biasalah, bila kamu jumpa faktor-faktor, bila kamu jumpa faktor-faktor, macam biasa perkara ini yang akan muncul depan mata kamu. Apa dia? Bentuk muka bumi. Yang kedua, saliran. Kamu dah memang kenal semua ni. Yang ketiga, tanah. Dan yang keempat adalah iklim. Yang ini, subtopik yang kedua, cikgu tak akan sentuh dengan mendalam. Sama dengan apa yang kamu belajar dalam bab 3, perkara yang sama. Bezanya sikit saja. Apa yang tu secara umum, yang ini khusus di Malaysia. So dalam nota kamu nanti, cikgu akan tekankan apa yang penting. So kamu boleh rujuk nota kamu. Kalau kamu dah faham bab 3, this one shouldn't be a problem. Perkara yang sama, buat apa kita nak ulang? Betul atau tidak? Cukup sekadar kita tekankan apa yang penting sahaja. Alright? So apa yang perlu kamu ingat adalah, kamu perlu ingat, ingat ciri dan jenis tumbuhan. Nanti cikgu akan tekankan balik yang ini.
bila kita buat ulang kaji. Okay, for now ini sahaja. Okay, setakat ni jelas? Setakat ni jelas? Jelas atau tidak? Okay, bagus. Okay. Okay, now we move to the one of the most crucial things, perkara yang agak penting yang perlu pelajar tumpukan perhatian dalam bab ini dan yang akan cikgu ajar lepas ni. Okay, yang akan cikgu ajar lepas ni. 3 subtopik yang akan datang, okay, cikgu akan ajar lepas ni. Yang penting. Sila tumpukan perhatian. Okay. Subtopik yang ketiga. Alamak, tak cukup tempat lah pula. Okay, never mind. Okay, yang ini kamu dah fahamkan cikgu nak padam boleh tak? Sebab yang subtopik yang ketiga subtopik lagi tu memang banyak. So kamu dalam peta minda kamu sambung je dalam kertas yang sama. Okay, tunggu. Okay, cikgu tunggu. Cikgu bagi masa kamu 2 minit nak salin. Okay, because there's a lot I need to write, tak cukup tempat. Words in red yang ini ke? Okay, untuk faktor yang mempengaruhi tumbuh-tumbuhan di Malaysia, semula jadi di Malaysia, ingat ciri dan jenis tumbuhan. Ingat ciri dan jenis tumbuhan. Okay. Janganlah bagi banyak, susah nak salin. Susah nak salin tak menjadi masalah. Screenshot, nanti lepas kelas, salin je lah. Apa yang susah? Oh, okay. Okay, Namita, no problem. Okay, boleh ya cikgu teruskan? Okay. Exam nanti lagi banyak kamu nak tulis. Kalau kamu rasa kamu tak, you are a slow writer, kamu tak boleh tulis, kamu nak tulis dengan cantik-cantik, buat cantik-cantik, it's okay. Screenshot apa yang cikgu tulis, simpan screenshot tersebut, nanti lepas kelas, bila kamu nak buat ulang kaji, definitely you will have to do your revision, right? So, kamu boleh salin balik benda tu. Kalau kamu duduk je dengar dalam kelas, kamu akan mengantuk dan kamu akan bosan. Cikgu bukan marah. Cikgu bagi tahu je. Mana ada cikgu marah? Hey. Kalau cikgu marah, cikgu tak macam ini lah. Ini bukan marah ni. Okey. Okey, boleh cikgu teruskan sekarang? Ini besar sangat. Kamu sambung dalam kamu punya peta minda. Okey, kamu sambung macam biasa. Okey, ni cikgu nak jimat tempat sikit. Okey, kalau cikgu tulis kecil sangat kamu tak boleh nampak. Nanti kesian yang tak boleh nampak tu susah. Okey, kita teruskan yang ketiga. Yang ketiga adalah kepentingan tumbuhan semula jadi. Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. So in simple words, apa yang kamu nak belajar, kamu nak faham, kamu perlu faham adalah, in simple words adalah kepentingan hutan. Okey, sebab hutan akan terbentuk jika adanya tumbuh-tumbuhan semula jadi. Kalau tak ada tumbuh-tumbuhan semula jadi, memang tak adalah hutan. Okey, hutan terbentuk apabila adanya tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, jelas? Jelas semua?
Okey, cikgu teruskan. Okey. Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Apa yang perlu pelajar-pelajar tahu? Ada 5. Okey, ada 5. Yang pertama adalah kawasan tadahan hujan. Kawasan tadahan hujan. Yang kedua adalah keseimbangan. Keseimbangan ekosistem. Yang ketiga adalah okey, sabar. Okey, one by one. Cikgu tahu kamu dah rujuk buku teks, ada yang dah belajar. Okey. Yang ketiga adalah sumber perubatan. Sumber perubatan. Yang keempat adalah habitat. Dan yang kelima adalah sumber bahan mentah. Okey, sangat penting. Sampai kamu habis PT3, jangan lupa. Okey, jangan lupa. Kalau kamu ambil form 4 nanti kamu ambil geografi pun bawa benda ni sekali. Okey? Alright. Okey, cikgu sambung. Okey, cikgu sambung. Seterusnya kita akan lihat kepada kesan pula. Kita akan lihat, sekejap eh. Kita akan lihat, okey. Dalam buku teks kamu nanti kamu boleh rujuk. Okey, nanti cikgu bagi tahu kamu muka surat. Okey. Dan kamu akan lihat, sekarang kamu akan lihat kesan. Kesan kegiatan manusia. Kesan kegiatan manusia. Okey. Terhadap tumbuhan semula jadi di Malaysia. Okey. Yang pertama kita lihat kepada kesan positif dulu. Kita lihat kepada kesan positif dulu. Okey. Kesan positif. Okey, benda-benda yang baik, kesan positif. Okey, apakah kesan positif? Okey, pembangunan hutan. Penghutanan semula. Boleh nampak? Sekejap, cikgu jauhkan sikit. Okey. Penghutanan semula. Taman negara. Dan yang terakhir adalah hutan simpan kekal. Hutan simpan kekal. Okey. Seterusnya kita akan lihat kepada kesan negatif. Kesan negatif. Kalau ada positif, mesti ada negatif. Kesan negatif. Ya, perlu sangat-sangat. Tapi kamu jangan risau. Dia punya
huraian tu senang saja. Kalau kamu faham, kamu akan tahu huraian dia. Okey, jangan risau. Memang kena ingat huraian dia sebab dalam soalan struktur, okey, sebelum tu nanti cikgu akan bagi tahu lagi satu benda. Okey, sebab dalam soalan struktur mahupun esei, kamu mesti bagi huraian. Okey, kena bagi huraian. Huraian berserta contoh. Okey, huraian berserta contoh. Okey. Jangan risau benda tu. Okey, jangan risau benda tu. Kita fokus yang ini dulu. Okey. Kesan negatif yang pertama. Ketidakseimbangan ekosistem. Ketidakseimbangan ekosistem. Okey. Dia opposite. Okey, dia bertentangan. Okey, yang kedua, hakisan tanah. Soil erosion. Yang ni, if I'm not mistaken, kamu dah belajar dalam sains pun. Okay, you have learned in science. Okay. Kawasan tadahan hujan terganggu. Dan yang terakhir adalah habitat. Okey, berkenaan dengan habitat. Okey, cikgu akan ajar kesinambungan dia. Pupusan flora dan fauna. Okey, flora is tumbuh-tumbuhan, fauna is haiwan. Okey, cikgu bagi masa kamu 1 minit sebelum cikgu nak terangkan. Okey, cikgu bagi masa kamu 1 minit, tolong salin sebelum cikgu terangkan. Thank you. Okey. Alright, okey. Sekarang cikgu nak kamu lihat, okey, lihat kepentingan dahulu. Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Yang pertama, kawasan tadahan hutan. Yang kedua adalah keseimbangan ekosistem. Yang ketiga adalah sumber perubatan. Yang keempat ada habitat dan sumber bahan mentah. Habitat, semua tahu kan? Habitat tu apa? Tempat tinggal semula jadi. Okey? Okey, cikgu bagi tahu lagi sekali. Kalau kamu tak nak salin, just screenshot. Okey, screenshot. Nanti lepas kelas, bila kamu nak buat ulang kaji, kamu nak salin pun boleh. Janji benda ni ada dalam nota kamu. Itu saja yang cikgu nak. Okey, janji benda ni ada dalam kamu punya nota. Ada dalam kamu punya nota. Okey. Alright. Okey. Jadi, kamu lihat kesinambungan kaitan antara kepentingan dan juga kesan negatif. Okey. Tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia bertindak berperanan sebagai kawasan tadahan hujan. Namun, bila manusia mula menerokai tempat tersebut, apa yang akan jadi? Kawasan tadahan hujan akan terganggu. So, kamu nampak? Kamu nampak kaitan dia sekarang? Nampak? Kawasan ia berperanan sebagai kawasan tadahan hujan. Tetapi, bila manusia mula menerokai, meneroka berlaku, apa yang akan berlaku? Kawasan tadahan hujan akan terganggu. So, dia berkaitan. Yang kedua, menjamin keseimbangan ekosistem. Namun, jika manusia mula meneroka sesuka hati, akan menyebabkan
ketidakseimbangan ekosistem. Okey, hakisan tanah tak apa. This is a long process. KIV dulu, keep in view dulu. Okey, abaikan dulu. Okey, kita lihat the next one. Okey, sumber perubatan habitat sumber bahan mentah. Okey, jika manusia mula menerokai untuk sumber perubatan, okey, dan juga sumber bahan mentah, ia secara tidak langsung akan memusnahkan habitat untuk tumbuh-tumbuhan dan juga haiwan ataupun hidupan liar. Maka apa yang akan berlaku adalah kepupusan flora dan fauna. Sebab flora dan fauna tidak boleh membiak. Okey, habitat adalah tempat untuk mencari makanan, tempat tinggal, tempat membiak. Jadi bila habitat dah tak ada, macam mana? Jadi berlaku kepupusan flora dan fauna. Jelas? Nampak kaitan dia sekarang. Sebab tu cikgu selalu nak kamu tengok review bab dulu. Okey, nampak? Jelas? So lepas ni kita akan lihat kepada kepentingan, terus masuk kepada kesan negatif sebab cikgu nak kamu tengok kaitan, dan kita akan lihat pada kesan positif. 4.1, 4.2, hold on dulu. This one is very much important. Okey, dan cikgu nak ingatkan kepada kamu, okey, soalan bab 4 dah keluar dalam bahagian soalan struktur, soalan 4. Okey, dalam peperiksaan PT3 2019. So, memang dah keluar soalan. Mungkin tahun ni boleh keluar dalam soalan esei. We don't know, right? So, please get prepared. Dan perkara-perkara ni, kamu boleh ingat, kamu nak tulis karangan bahasa Melayu pun kadang-kadang, contoh, karangan fakta bahasa Melayu. Okey, kepentingan hutan. Inilah dia. Ni isi kamu dah ada. Kawasan tadahan hujan, keseimbangan ekosistem, sumber perubatan, habitat dan juga sumber bahan mentah. Inilah dia. Okey, so yang pertama cikgu nak terangkan review, cikgu dah terangkan kepada kamu review bab. So pelajar-pelajar setakat ni jelas? Jelas? Okey. Oh, in a minute, admin, in a minute. Okey. Okey. Sebelum cikgu teruskan, cikgu ada pengumuman. Okey, sebelum cikgu teruskan, okey, pengumuman pendek saja. Okey, pengumuman pendek saja. Ush, cikgu lupa tanya, dah salin ke belum? Sorry. Okey, dah, nasib dah. Yang belum tu nanti kamu tengok recording kan. So sorry. Okey. Ada dalam recording, kamu tengoklah berapa kali kamu nak. Okey. Then you can salin. Sorry, cikgu terlupa. Excited sangat. Okey. Yang pertama. Kejap. Padam dulu. Okey, perkara yang pertama. Okay, since everyone is already here, 163 participants, 163 of my students. Okay, perkara yang pertama, cikgu nak ingat tentang kamu punya renewal. Okay, subscription renewal. Okay, yang belum buat, okay, yang belum renew, okay, sila berbuat demikian secepat yang mungkin. Kamu ada 4 hari lagi, so please do as soon as possible. Macam biasa, kalau kamu tak buat dalam tempoh masa yang diberikan, you know right, kamu tak boleh join untuk kelas bulan Mei. So tinggal lagi masa lagi 4 hari lagi, so please do as soon as possible. Yang kedua, okey, semua pelajar tahu kan Mega Online Seminar, tentang Mega Online Seminar. Okey, kelas-kelas sebelum ni Cikgu Anan dah bagi tahu, okey, cikgu-cikgu lain dah bagi tahu. Okey, so Mega Online Seminar akan diadakan pada 1 hari bulan Mei 2021, which is pada hari Sabtu yang akan datang, hari pekerja, pada hari cuti umum. So I'm sure everyone will be at home. So please pastikan kamu hadir seminar tersebut. Okey, dan jangan lupa ajak kawan-kawan kamu. Okey, ajak kawan-kawan kamu yang lain
yang bukan pelajar Star Tutor pun boleh join Mega Online Seminar and it's 100% free. Okay, 100% free. So ajaklah kawan-kawan kamu, ajaklah kamu punya saudara mara yang sebaya dengan kamu yang masih belajar tu. Okay, ajak. Okay, it's free and schedule kamu punya jadual akan diupload dalam bahagian website, bahagian inbox macam biasa. Any announcement through the inbox. So nanti kamu boleh rujuk untuk mengetahui masa kamu, okay, sesi kamu. Tapi untuk geografi tingkatan 3, it's 2:40 to 3:40. Okay, pada waktu tengah hari 2:40 sampai 3:40. Okay, pelajar tingkatan 3 cikgu. So jangan lupa please join. Okay, please join. Cikgu harap 160. Okay, ada yang 60. Okay, ada turun. Okay, pelajar-pelajar cikgu dekat sini sekarang, semua cikgu harap cikgu boleh jumpa kamu pada hari Sabtu ni. Okay, don't miss the chance because number one, you're going to spend your weekend and also your holiday beneficially. Yang kedua, kamu akan dapat tips-tips yang berguna. Sebab cikgu tahu kan ramai form 3 dekat sini. Form 1 syllabus, form 2 syllabus tak tahu ke mana. Okay, so this seminar is going to be beneficial for all of you. Dan yang ketiga, ajaklah kawan-kawan kamu, okay, saudara mara yang sebaya dengan kamu. Dan jangan lupa juga share brochure ni, share video yang ada Instagram, yang ada WhatsApp dan sebagainya, share. Okay, share as much as possible. Okay, jelas tentang seminar, jelas? Masa jadual kamu untuk subjek-subjek lain, kamu boleh rujuk dalam website bahagian inbox. Okay, tetapi cikgu bagi tahu kamu awal-awal kelas geografi, okay, our class sesi kita 2:40 petang sampai 3:40 petang. Okay, kalau apa-apa kamu just rujuk lah jadual tersebut. Okay, dan perkara yang ketiga. Okay. Please take note. Okay. Kelas bagi bulan Mei. Bulan Mei bila? Bulan hadapan. Okay, bulan hadapan. Kelas bagi bulan Mei akan bermula pada 7 Mei. Okay, hari Jumaat. So, kalau kamu ada kelas hari Jumaat, okay, macam biasalah kamu hadir kelas hari Jumaat tersebut. Okay, dan kelas ganti. Okay, subjek apa dia? AK apa dia AK? Okay, kejap. I come back to you later. Bagi cikgu habis dulu. Okay, dan semua kelas daripada tarikh 3 Mei sampai 6 Mei akan digantikan pada 26 hari bulan 5 pada hari Wesak. Jadual ini nanti kami akan maklumkan. Okay, nanti kami akan maklumkan. Jangan risau. Alright. So, 3 perkara. Cikgu nak tekankan balik 3 perkara. First things first, yang belum renew subscription, please do as soon as possible. You have still 4 days more to go. Yang kedua, jangan lupa untuk daftar bagi Mega Online Seminar. Ajak kawan-kawan, ajak saudara yang sebaya dengan kamu, your cousin or whatever. Okay, ajak. Okay, it's free of charge. So, don't miss the chance. Yang ketiga, kelas akan bermula pada 7 Mei. Okey, kelas cikgu, kelas geografi cikgu, kalau misalkan 10 hari bulan macam biasa. Kalau kamu ada kelas pada 7 Mei hari Jumaat, kelas will go on as usual. Dan kelas ganti akan diadakan pada 26 hari bulan 5 hari Wesak. Jadual akan dimaklumkan kemudian, jangan risau. Okey, itu sahaja pengumuman. Jelas semua? Jelas Yang penting hari Sabtu ni kamu dapat join. Okay, cikgu nak tengok muka-muka ni. Siapa? Tanuja, Darshini, Darnita, Vignesh, semua. Okay, please make sure, I hope you can join. Please join. Okay, for all the subjects. Okay, for all the subjects. Daripada bahasa Melayu, kamu form 3 kan? Daripada bahasa Melayu sampai geografi. Please join. Okay. Okay, and one more important thing. For my form 3 students, please take note. Okay, subjek geografi. Okay, for my students, please take note. Okay. Cikgu ada
Homework sikit untuk kamu. Susahlah masalah resdung ni. Okey. Okey, kepada pelajar tingkatan 3 cikgu. Okey, ada yang di sini, ni pun pengumuman juga, ada yang di sini dah habis peperiksaan. Okey, dah habis. Yes, Mega Online Seminar, please register. Okay, you can view the brochure. The brochure is on Star Tutors Instagram profile. Okay, you can view the brochure and then you can register to the number given. Please register ya, please register. Okay. Okay, kepada okay, dengar sini dulu, dengar dengan teliti. Okay, dengar dengan teliti. Dekat sini ada pelajar yang dah exam, ada pelajar yang belum. Betul atau tidak? Ada yang lepas raya, ada yang next week. Okay, ada yang belum bagi tahu tarikh lagi. Okay, so apa yang cikgu nak kamu buat? Okay, yang pertama, pelajar tingkatan 3, yang pertama, sudah exam. Yang dah exam dulu. Pelajar yang dah exam. Pelajar yang dah exam. Take note pelajar yang dah exam dekat sini. Apa yang cikgu nak kamu buat? Okay, this is for my Form 3 students sebab kamu nak exam kan? Okay, yang dah exam, okay, sabar dulu, dengar dulu apa yang cikgu nak cakap. Okay, yang dah exam dekat sini, apa yang cikgu nak kamu buat? Okay, apa yang cikgu nak kamu buat? Cikgu nak tahu kamu dah exam dari bab mana? Bab berapa ke bab berapa? Dari bab misalnya, okay, misalnya contoh BTS Sri dah habis exam bab 1 sampai bab 5. Okey, yang kedua, kalau kamu dah dapat keputusan, okey, keputusan kamu dan apa yang kamu rasa kamu lemah. Okey, Form 1 dalam silibus Form 1, Form 2 dan Form 3. Okey, apa yang cikgu nak pelajar-pelajar cikgu buat dekat sini adalah please send this to Cikgu Darshini laptop. Okey, send this to Cikgu Darshini laptop. Sebab apa cikgu nak buat benda ni? Sebab cikgu nak kenal pasti apa kelemahan kamu dan clear before your trial examination. Okay, clear before your trial examination. This is only for my Form 3 students, not Form 1, not Form 2. Okay, I'm focusing more on Form 3 students. Okay, first, perkara yang pertama. Okay, bab mana? Keputusan kamu yang dah exam, bab mana dari bab mana ke bab mana, keputusan dan apa bahagian mana yang kamu lemah. Okey, tak kisah Form 1, Form 2 ataupun Form 3. PT3 belum tahu ada ke tak ada, itu belakang kira. Fokus dulu. Okey, fokus dulu. Kalau kamu tanya cikgu, cikgu memang nak PT3. Okey, cikgu nak PT3. Okey. Must have PT3, must have exam. Kalau tak ada exam, kamu takkan kenal kelemahan kamu. Kamu takkan kenal apa yang kamu lemah. Okay, you must test yourself. Okay, so send this to Cikgu Darshini laptop. Okay, Form 3, pelajar Form 3 cikgu, please do so. Yang belum exam. Yang belum exam. Okay, yang belum exam tak apa. Apa yang cikgu nak kamu tahu, cikgu nak tahu daripada kamu, bahagian mana yang kamu lemah. Okay, sebab cikgu tengah, I'm on the way preparing modules for you, okay, untuk latihan kamu dan sebagainya. So, cikgu perlu tahu bahagian mana yang kamu lemah, so we can brush onto that. Okay, this is very, very important. Send kepada Cikgu Darshini laptop. Okay, cikgu nak tahu setakat kamu belajar, kamu faham ke tidak apa yang kamu belajar? Okey, kamu faham ke tidak apa yang kamu belajar? Bahagian mana yang kamu lemah? Okey, bahagian mana? Sebab geografi ada banyak kan kamu dah belajar setakat ni. Bahagian mana yang kamu
lemah. Okay, so we will work on it. Alright, so please send to Cikgu Darshini laptop. Okay, Cikgu Darshini laptop. Jangan pula kamu cakap everything ya, everything. Everything. Kalau kamu lemah bab 1, okay, contoh bab 1 bahagian mana? Form 1 ke, form 2 ke, form 3. Okay, please state clearly there. Okay, please state clearly. Okay, please state clearly. Okay. So semasa cikgu mengajar, kamu buatlah perkara tersebut. Yang ini kepada Cikgu Darshini laptop. Kamu nak ajukan apa-apa soalan? Tu Cikgu Darshini phone. The reason why cikgu tanya ni kepada pelajar tingkatan 3 cikgu adalah kerana number 1, cikgu nak tahu apa yang cikgu ajar dan apa yang kamu belajar setakat ni kamu faham. Kamu nak masuk bulan 5, okay, kamu nak masuk bulan 5, so all this while cikgu nak tahu kamu faham ke atau tidak. Yang kedua, cikgu nak tahu bahagian mana yang kamu lemah sebab I can't ask each and every one here. So by this way, maybe cikgu akan tahu dan cikgu akan sediakan modul berdasarkan perkara yang kamu lemah tersebut. Apa yang perlu kamu brush, apa yang perlu kamu ingat dan sebagainya. Okay, so this is one of the way I can attend to your problems. Okay. Okay, yang dah exam, you guys memang dah roughly kamu dah tahu. Okay, bahagian mana kamu lemah, bahagian mana kamu still need to brush, bahagian mana kamu okay. Kalau kamu rasa kamu dah score, means kamu dah faham. Okay, send this, yang ni sila hantar kepada Cikgu Darshini laptop. Cikgu Darshini laptop, not phone. Cikgu Darshini laptop. Okay, Cikgu Darshini laptop. Okay, Tanuja dah? Dah send Tanuja? Tanuja, oh Tanuja. Okay, Darshini dah send. Okay, Harshita. Okay, and please state clearly which form, which bab, okay. Jangan just send bab 1 to bab 3. Bab 1 to bab 3 bahagian mana? Form 1 ke, form 2 ke, form 3 ke? Please state in detail. Okay. Okay, boleh cikgu padam? Cikgu nak sambung. Sambil cikgu ajar, sambil kamu buat benda tu lah. Okay. Just send and then come back to what we are doing. Okay. Okay. Okay, boleh cikgu teruskan sekarang. Cikgu perlu tahu sebab kita jumlah pelajar kita ramai. Okay, cikgu, and one more thing, masa yang kita belajar dalam kelas hanya 60 minit. So cikgu memang tak dapat masa untuk interaksi dengan kamu one by one. Okay, so dengan cara ini cikgu dapat prepare kamu. Lepas habis syllabus, we can actually straight away prepare for your examination. Okay, so got it? Faham? Jangan risau, apa yang kamu send tu it's all between us, so don't worry. Okay, so nanti kita akan buat revision, ulang kaji berdasarkan apa yang tu. Kemungkinan sekolah saya batal ujian. Biasalah COVID kan, we don't know what will happen. Okay, boleh cikgu teruskan? Banyak sangat pengumuman hari ni. Okay, so sebelum cikgu padam, cikgu nak ulang balik pelajar-pelajar, please state what you what you not which one you're not bab mana kamu dah exam, apa yang kamu lemah. Kalau kamu dah dapat keputusan, nyatakan keputusan kamu. Dan yang belum exam, nyatakan apa yang kamu lemah. Okey, nyatakan apa yang kamu lemah. Pasti jelas pastikan kamu state dengan jelas dalam this one. Dalam Cikgu Darshini laptop nanti. Subjek semua seminar. Okey, subjek semua seminar. Untuk subjek-subjek lain, ada masa-masa yang lain. Okey, masa memang berbeza untuk semua subjek. Okey, contoh untuk pelajar form 3, our session is sesi petang. If I'm not mistaken, geography is the first session. Lepas tu, cikgu rasa kalau tak silap, science ataupun sejarah. I'm not very sure. You can please refer the schedule nanti.
Okey, dalam website bahagian inbox announcement tu. Okey, tapi untuk geografi is 240 to 340. Okay, if I'm not mistaken, mine is the first session. Mine is the first session. Davinash, please send that to Cikgu Darshini laptop. Okay. Alright, kita sambung. Okay, yang subjek-subjek lain, maybe nanti esok ke apa, cikgu-cikgu tersebut akan maklumkan. Okay. Tapi untuk subjek cikgu, I've already told you, so be prepared lah. Okay. Subjek-subjek lain memang masanya. Contoh macam BM, Cikgu Anan masa dia lain. Maybe kamu sesi dengan dia petang ataupun pagi, cikgu tak pasti. So, dia akan maklumkan ataupun kamu boleh check dekat jadual kamu nanti. Right? Sorry, cikgu don't marah. Cikgu tak marah lah. Pernah kamu nampak cikgu marah ke? Ayo, mana ada cikgu marah? Cikgu tak marah. Okey, yang pertama, okey, kita nak lihat kepada kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi macam cikgu cakap tadi. Kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi. Okey, nampak? Okey. Yang pertama adalah kawasan tadahan hujan. Okey. Bila kita sebut kawasan tadahan hujan, okay, as you guys continue saying what you wanted to say in the laptop, okay, focus here as well. Okay, fokus. Kalau kamu dah settle dekat sana, baliklah dekat sini. Okay, perkara tu perkara senang je. Sambil-sambil kamu boleh buat. Okay, kawasan tadahan hujan. Okay, first things first. Bila kamu nampak perkataan kawasan tadahan hujan, okay, 3 perkara ini yang perlu kamu tahu. Yang pertama adalah menyerap. Yang kedua adalah menapis dan mengalir. These 3 words, ketiga-tiga perkataan ini perlu ada dalam huraian kawasan tadahan hujan. Macam mana? Jom kita lihat. Tetapi ingat 3 perkataan ini. Okey. Kita lukis dekat sini. Okey, yang positif COVID tu okey, tak apa. Okey, nak buat macam mana dah dia positif kan? Okey. Okey. Contoh ni adalah hutan dan ini adalah not bad lah, comel juga awan cikgu. Okay. Okay, sekarang kita nak lihat kawasan tadahan hujan. How kawasan tadahan hujan works. Okay, yang pertama, apa kawasan tadahan hujan ni buat? Okay, dia menadah. Okay, menadah dan mengumpulkan. Dan mengumpulkan air. Air apa? Jangan tulis air saja. Air hujan. Okey, air hujan. Okey, air hujan
ataupun air ketika hujan turun. Okay, anything lah, air hujan ataupun air ketika hujan turun. Okay, cikgu slash dekat sini. Air ketika hujan turun. Dia mengumpulkan air. Okay, perkataan air mesti ada, perkataan hujan mesti ada. Okay, ketika hujan turun. Okay, so apa yang dia akan buat bila hujan turun, kawasan hutan ataupun tumbuh-tumbuhan semula jadi ini yang tumbuh di kawasan hutan, dia akan menyerap air. Dia akan menyerap, will absorb the water. Okay. Menyerap. Okay, bila hujan turun, yang pertama dia akan menyerap. Yang kedua, hutan berfungsi sebagai span berongga. Okay, berfungsi sebagai span berongga. Okay, berongga means maksudnya ada lubang. It's like a sponge. Okay, the properties of sponge kamu dah belajar dalam science. What are the properties of sponge? Can absorb water. Okay, tetapi dia berlubang. Sponge yang berlubang. Okay, to absorb water. Okay. Yang menyerap air hujan lalu mengalirkan air tersebut ke mana? Ke sungai, tasik, apa lagi? Empangan, dan kolam. Okey. Ingat keyword ini. Sebagai span berongga. Okey, menyerap air. Okey, bila air hujan turun, menyerap air hujan dan mengalirkan air tersebut kepada sungai, kolam, tasik, empangan. Okey. Jelas? So cikgu dah underline keyword dia. Keyword yang pertama, menadah dan mengumpulkan. Air mesti ada, perkataan air kena ada, hujan kena ada. Sebab hutan, tumbuh-tumbuhan mendapatkan sumber air daripada hujan lah. Okey, hujan. Bila hujan turun, mereka dapat sumber air yang banyak. Okey. Okey, nota bab ni jangan risau. Cikgu akan bagi sekali pada kelas pertama bulan ni, Be Together with your bab 5. Okay, together with your bab 5. Cikgu akan compile dua-dua nota tersebut. Okay, cikgu akan compile dua-dua nota tersebut. Okay, what's the time now? Okay, 1 more minute. Okay, takat ni faham? Okay, memang tak sempat lah hari ni sebab banyak selingan. Okay, banyak pengumuman. Okay, tak apa, tak menjadi masalah. Okay. Kepada pelajar yang nak buat ulang kaji, kamu boleh gunakan buku teks kamu. Dalam buku teks kamu memang dah lengkap. Okey, memang dah lengkap. Dan pastikan kamu ingat ya, dalam review bab tadi, cikgu ada tunjukkan kesinambungan ataupun kaitan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi dengan kesan negatif apabila manusia mula meneroka kawasan hutan. Okey, so pastikan kamu ingat kesinambungan tersebut. Okey, sebelum cikgu tamatkan kelas, ada apa-apa soalan berkenaan apa yang kita belajar hari ini? Setakat ni faham, kamu dah dapat gambaran yang jelas tentang bab ini, bab 4. Janganlah balik lagi, kejap lah. Cikgu tak habis lagi. Bila cikgu cakap, okey kelas nak tamat, semua balik. Sekejap. Okey. Can I come into the frame now? Okey, tak ada soalan. So, cikgu anggap kamu faham. Tapi kalau kamu ada apa-apa soalan,
Okey, menadah maksudnya mengumpul. Okey, menahan. Okey, menahan. Okey, jelas bila kamu air turun dia menahan. Okey? Maksudnya menahan. Menadah adalah menahan. Okey? Jelas? Jelas? Ya, ya, boleh, boleh. Boleh je tanya, tak ada masalah. Okey. Okey, yang lain? Yang lain? Okey, dalam buku teks memang dia sebut tanah tinggi, tapi ada juga input-input lain yang cikgu akan bagi kamu. Jangan risau. Okey, kadang-kadang perkara yang tak ada dalam buku teks, I will give you. Don't worry. Yes, empangan is dam. Correct, correct. Empangan is dam. Any other questions? Takkan ni faham apa yang cikgu ajar? Kita nak masuk bulan 5 dah nak 4 bulan kamu belajar dengan cikgu. Okey, selama ni boleh follow cikgu? Okey? Oh, thank you so much. That's such a compliment. Thank you so much. Okay, if no questions, okay, you may leave. Okay, and please don't forget register for the mega online seminar. Please don't forget to subscribe your renewal. Renew your subscription. Sorry, renew your subscription. Sorry. Syashul. Okay, dan yang ketiga apa lagi? Okay, berkenaan dengan kelas bulan Mei. Okay, kelas bulan Mei is on the 7th onwards. Okay, so kelas berkenaan kelas, cikgu akan jumpa kamu pada 10 hari bulan Mei. Okay, so gunakan masa tu untuk sebelum tu, gunakan masa untuk kamu ulang kaji. Okay, dan sementara tu kita akan jumpa hari Sabtu ni, pastikan cikgu jumpa semua pelajar cikgu dekat sana. Okay, I hope I can see you guys. Okay, Tanuja, Darshini, Vidya Shri, Vignesh, yang lain-lain semua. Okay, yang ada dekat sini semua, cikgu harap cikgu jumpa kamu. Okay, please attend not only for my subject but for every subject. Okay, daripada BM, BI, English, Math, Science, Geo and Sejarah. Okay. Okay, sebelum cikgu tamatkan kelas, ada apa-apa soalan? Astaga, kejap cikgu Okey, kalau tak ada soalan, kamu boleh bersurai. Okey, kejap Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, cikgu akan jumpa kamu hari Sabtu dan sesi kelas kita macam biasa pada hari Isnin yang akan datang, 10 hari bulan. Okay, so I will see you guys next week on Saturday during the seminar and jangan lupa sila hadir seminar tersebut. Okay, so I'll see you guys next week. Bye-bye. Okay, take care semua.